Okey, korang makan apa malam ni? Ke tak makan diet? Cikgu makan sikit je malam-malam guys. Malam-malam cikgu biasa makan sebelum pukul 7 lah. Malam cikgu tak makan dah. Untuk kebaikan digestif kita, penghadaman. Okey, semua dah ada dengan bahan-bahan kita. Kita sambung pada muka surat yang keempat ni, nak sambung yang ini. Okey, kita nak hafal ni kan. Korang dah hafal lagi tak? Masih ingat lagi hafalan kita? Apa hafalannya kalau ingat? Okey, tu kat sini. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi, cun hingga habis au. Jadi ingat, tengah-tengah kita adalah zinc. Tengah kita zinc. Sini adalah karbon, sini adalah hidrogen. Ini untuk kereaktifan logam. Ni ada kat sini kan. Jadi ambil susunlah kat sini. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi, cun hingga habis au. Dah. So, ingat lagi tak ni guys? Akronim ni. Ataupun korang nak pakai korang punya akronim pun boleh aja. Ikutlah mana-mana yang sesuai, yang korang rasa seronok nak guna. Okey. So, lepas daripada sini, kita minggu lepas dah belajar macam mana kita extract biji daripada bijinya lah. Kita nak dapatkan aluminium, nak dapatkan zinc, nak dapatkan biji besi. Macam mana cara dia. Okey, jadi untuk menguraikan, ni kita buat minggu lepas. Untuk menguraikan kesimpulannya, cara pengekstrakan logam daripada bijinya. So ingat kita punya zinc kat tengah-tengah ni. Karbon kan ni. Ni karbon, ingat tak karbon kat tengah-tengah, karbon ni. Okey. So kita bermula dekat situ tau. Kita bermula dekat karbon ni, tengah-tengah. So karbon ni hanya terpakai untuk yang bawah daripadanya sahaja. Untuk kita ekstrak logam. Kalau atas daripada aluminium, kita tak boleh guna karbon sebab karbon tu kurang powerful, kurang reaktif berbanding dengan aluminium. Jadi untuk kita ekstrak logam aluminium, magnesium dan ke atas, kita terpaksa menggunakan ekstrak elektrolisis. Aluminium ke atas, kita nak dapatkan bijinya, kita mesti melalui elektrolisis. Okey, manakala bawah daripada karbon, iaitu zinc ke bawah, sampai plumbum ni, kita akan menggunakan ekstrakan penurunan karbon. Menggunakan karbon. Ataupun digunakan sebagai coke. Karbon nama lain dalam proses namanya coke. Okey, pun begitu, untuk kuprum dan hidrogen, kuprum dan mercury, kita terpaksa menggunakan kaedah pembanganan biji dalam udara. Yang ini sangat jarang berlaku guys. Jadi korang tak payah nak hafal ni guys. Korang ambil tahu je lah. Yang paling banyak dua ini sahaja. Okey, manakala silver ataupun perak dan emas kat bawah tu, dia ni adalah logam bebas. Jadi kita tak boleh nak ekstrak dia. Maksudnya bijinya memang dah emas. Dia macam bukan biji besi. Kalau biji besi, besi tu dia bergabung dengan oksigen. Ni namanya biji besi ya. Ferric oxide. Tapi kalau emas memang dia aurum, dia tak ada O. Jadi dia sendiri memang dah logam bebas. Jadi tak perlulah kita nak ekstrak. Sebab tu emas dengan silver ni mahal. Sebab biji dia sendiri pun memang dah dirinya pun. Okey, faham tak sini? Nak tanya apa tak?
Kalau sebut biji logam tu maksudnya biji tu memang dia bergabung dengan benda lain. Jadi kita nak buang lah benda lain tu. Kita paksalah melalui proses extract namanya. Jadi aluminium ke atas, extract dia menggunakan elektrolisis. Manakala zinc ke bawah kita menggunakan extract menggunakan penurunan karbon. Okey. Sampai sini guys. Okey tak? Ini macam kita buat revision ni. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu nak teruskan? Yusof okey. Kita nak buat pengekstrakan yang paling popular. Pengekstrakan yang paling popular adalah ferrum. Ferrum ni popular. Ferrum popular. Kadang-kadang ferrum, kadang-kadang zinc. Okey, jom. Tengok sini pengekstrakan biji besi. Ferrum lah. Biji besi ni ferrum lah. Iron. Jadi ingat, biji besi ni dia bawah daripada karbon. Jadi kita terpaksalah guna karbon. Okey, karbon kat sini kita guna arang kok. Ingat arang kok ni karbon. Arang kok ni adalah karbon. Sebab apa? Sebab ferrum kurang reaktif berbanding dengan karbon. Okey, so apa yang dibuat kat sini? Ini namanya adalah Ralau bagas. Nama ni lah, nama benda Allah ni. Dia besar lah guys, dia besar lah. Dia satu bilik yang besar. Namanya Ralau bagas. So, apa yang dibuat adalah dalam ni dia akan letakkan biji besi. Ingat, biji besi ni adalah ferrum oxide. Biji besi ni ada dua bahan. Jadi dia nak buang ni oksigen ni. Dia nak buang oksigen, nak dapatkan ferrum sahaja. Jadi biji besi campur dengan karbon, campur dengan batu kapur. Okey, batu kapur ni tujuannya untuk mengasingkan sampah-sampah dia lah. Okey, mengasingkan sampah-sampah dia. Okey, bila dicampur semua ni, dipanaskan dan dia buat kat atas ni ada lubang. Lubang ni tujuan untuk apa? Untuk dia buang karbon dioksida. Apabila dia menggunakan karbon, maka terhasilnya karbon dioksida yang perlu dibebaskan. Okey, kemudian bila dia dah panas, maka terhasilnya dua bentuk. Yang paling bawah adalah besi tulen. Ferrum sahajalah. Oksigen dah hilang dah. Manakala yang dekat atas ini, yang warna biru cikgu buat ni, ini adalah sampah-sampah dia. Dikenali sebagai sanggar. Sampah-sampah ni, batu kapur punya kerja lah. Dia yang tulang asingkan. Pasir-pasir dan sebagainya. Okey. So kat sini dia masukkan udara panas. Dia guna boiler. Jadi itulah proses dia guys. Proses kat soalan kat sini nanti dia akan tulislah bahan X ataupun bahan Y. Nyatakan bahan Y. Kita katalah arang kok. Kok saja boleh, karbon saja boleh. Okey. Boleh faham proses dia? Proses relau bagas untuk ferrum. Kalau diguna zinc pun sama. Bawah daripada karbon, dia guna benda yang sama. Kalau aluminium lain sikit. Aluminium ke atas kan. Jadi aluminium kita guna pengekstrakan elektrolisis. Kalau aluminium ke atas. Okey. So nak tanya apa guys? Boleh? Boleh cikgu teruskan lagi. Okay, next. Nak habis dah sikit lagi. Jadi persamaan biji besi, ingat biji besi ni ferrum oxide ya. Biji besi, kita ada arang kok tadi. Ni biji besi, arang kok dan juga batu kapur. Okey, ketiga-tiga ni bila dipanaskan, dia akan menghasilkan dua lah. Satu menghasilkan besi. Ni, besi tulen. Satu lagi menghasilkan sanggar. Itulah ceritanya. Cikgu boleh teruskan .
Okey, jadi batu kapur sebenarnya bergabung dengan benda asing. Jadi batu kapur kita gunakan ni bergabung dengan benda asing. Apa contoh benda asing? Contohnya pasir-pasir. Sebab biji besi ni kita gali kat bukit kan, ada pasir. Jadi bergabung dengan benda asing dalam biji besi membentuk sanggar. Itu tujuan batu kapur. Ditanya nanti tahu apakah fungsi batu kapur. Manakala sanggar digunakan dalam pembinaan jalan raya dan tapak bangunan. Sanggar ni sisa-sisa ni biasanya batu-batu dia kita boleh guna balik dalam pembinaan buat jalan ke. Okey. Sampai di sini ada apa-apa nak teruskan, nak tanya tak? Cuba check jap siapa-siapa yang belum masuk ke. Okey dah ada semua. Okey dah, cuba teruskan lagi, nak habis ni. Dah habis dah. Lepas ni kita buat latihan sikit. So, kita masuk sikit beberapa isu pelombongan di Malaysia. Kalau kita baca sejarah, Malaysia ni memang dijajah oleh British sebab nak dapatkan biji timah dan biji besi. Berbilion-bilion mereka ambil daripada negara kita. Bijak dia. Okey, yang pertama, pembakaran bahan api ni boleh mencemarkan udara. Itu kesan dia lah. Okey, seterusnya penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya krisis tenaga. Kita pun nak pakai kat rumah, mereka pun nak pakai untuk membuat pelombongan. Lepas tu gas akan terbebas dengan menggunakan relau. Gas apa tadi? Banyak gas karbon dioksida dibebaskan. So ini boleh menyebabkan pencemaran udara. Gitu. Okey, katakanlah kalau kita jumpa tempat yang baru, maka kita nak membina pembinaan pelombongan yang baru. Di sini kita akan buat pemusnahan habitat. Habitat hutan kita musnahkan. So, tak baguslah kan? Okey, jentera pelombongan, mesin-mesin besar. Mesin-mesin ni biasanya bunyi kuat. So, boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Kita menggunakan mesin kuat untuk potong, untuk bom. Kita nak dapatkan biji ni, kita kena bom bukit tu guys. Jadi memang kena jauh daripada tempat orang lain lah. Cuma kesian kepada binatang-binatang. Penggalian biji. Okey, kita nak gali biji ni dah tentulah berlakunya hakisan tanah sebab kita bom bukit-bukit. Hutan-hutan diteban. Lepas tu pencucian biji besi pula boleh pencemaran air. Sebab kita guna air sungai kan nak cuci dia. Dan kembali semula kepada sungai. Jadi inilah masalah pelombongan. Bukan kat Malaysia je. Dekat negara lain pun sama. Okey, maka berakhirlah mengenai topik kerektifan logam ini. Okey, jadi sebelum kita nak buat latihan, kita buat revision sikit guys. Kita buat revision sikit, lepas tu kita buat latihan. Okey, ni nama-nama cikgu korang tak payah nak hafal sangat. Tak perlu nak hafal sangat lah nama-nama ni guys. Tapi kalau korang rajin, korang boleh hafal lah. Okey, kita belajar mengenai siri kerektifan logam. Kena hafal kalau nak cantik. So, tindakan logam dengan oksigen. Bila dipanaskan, dia akan menjadikan logam oksida. Lain tak ada apa sangat. Dah, jom kita buat latihan terus. Okey ni, hopefully korang sempatlah print. Ni nota dia. Nota secara ringkas. Ni nota dalam buku teks. Gua ambil ni, sama je. Jom kita buat sikit ringkasan Okey, kat sini kita ada unsur. Ingat unsur. Unsur ada dua. Satu bukan logam, satu logam. Bukan logam contohnya berlian, grafit, batu. Itu bukan logam. Yang logam contohnya emas, perak, aluminium. Okey, logam pula kita belajar siri kerektifan kalau nak cantik. Okey. Dan kita ada tindak balas dengan oksigen. Kita bakar dia.
Okey. Lepas tu kita belajar mineral. Sebatian mineral iaitu logam oksida. Contohnya biji lah. Biji besi, biji timah. Dia logam juga. Tapi logamnya bercampur dengan oksigen. Logam oksida, biji. Dekat sini. Jadi biji tu dia sebenarnya adalah mineral. Mineral sebatian. Kita nak pisahkan dia. Ni nama-nama mineral lah. Boksit, galena, hemetik dan juga cassiterite. Kalau korang nak hafal pun korang hafal ni je guys. Ini je. Tengok nota ringkasan kat buku korang tu. Biasanya yang ini yang popular. Okey, dan logam-logam ini kita melalui pengekstrakan berdasarkan kereaktifan logam lah. Berdasarkan kereaktifan karbon. Bawah karbon kita pakai karbon, atas karbon kita pakai elektrolisis. Okey, kemudian kita ada masalah pelombongan. Pelombongan yang tidak dirancang melalui mendapat kesan buruk, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan dia akan mengganggu kehidupan. So, kena selesaikanlah. Jadi, kerajaan kenalah kreatif. Kena buat undang-undang, kena buat nisaman dan sebagainya. Okey guys, tu antara secara ringkas lah kalau korang nak cepat-cepat baca kan. Okey, now. Berikut adalah mineral. Ingat, mineral tu biji ya. Mineral tu adalah biji. Dalam bumi. Ni semua-semua ni. Mineral-mineral ni nak kena ingat. Tapi korang tak payahlah ingat. Tak payah ingat. Okey. Semua ni adalah mineral. Kelaskan mineral di atas kepada dua kumpulan. Kita nak kelaskan dia kepada dua kumpulan. Kumpulan apakah dia ada? Okey, yang pertama, mineral dalam kerak bumi. Okey, mineral kerak bumi ada dua. Kan? Satu unsur, satu sebatian. Unsur ni contohnya apa? Jom tengok kat atas ni. Ni contohnya ferrum, besi. Besi ni adalah unsur. Okey. Sebelah kiri bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sebelah kanan bahasa Inggeris, bahasa Melayu lah kita buat kan. Lagi apa lagi? Kita ada perak. Perak ni argentum. Unsur. Lagi, kita ada kalium. Ingat, unsur tu kalau nak cantik. Apa yang ada pada kalau nak cantik, itu semua adalah unsur. Okey, apa lagi? Timah. Timah ni stannous. Timah tu yang SN tu, stannous. Okey, perak ni AG, argentum ya. Okey, lagi ada lagi tak? Itu je. Okey. Satu lagi diamond guys, diamond. Diamond ni juga adalah unsur. Tapi dia unsur bukan logam lah. Dia unsur juga bukan logam. Unsur maksudnya dirinya je. Sebatian selebihnya ada sebatian kuarsa, galena, boksit, batu kapur. Semua-semua tu di bawah sebatian. Korang boleh copy and paste lah yang selebihnya tu. Okey, ni senang Senang je kot ini. Okey, kita masuk yang B. Okey, B dikata, berikan satu contoh biji logam dan namakan unsur yang bergabung dalam biji logam tersebut. Contoh. Contoh nak pakai apa? Contohnya kita boleh kata apa ya? Yang paling popular lah kita boleh pakai adalah boksit. Boksit ni biji apa? Biji aluminium. Jadi boksit ni sebenarnya gabungan aluminium dengan oksigen. Macam tu. Kita boleh pakai hemetik. Hemetik biji timah. Biji besi. Ni hemetik. Hemetik ni biji besi. Jadi besi dengan oksigen. Boleh juga. Cikgu cadangkan boksit lah korang hafal satu je senang. Boksit ni aluminium.
Dia popular untuk paper 1 juga. Jadi boksit gabungan aluminium dengan oksigen. Jadi dia adalah biji aluminium. Okey, nombor 2. Rajah menunjukkan biji timah. Ni. Biji timah. Biji timah SN, stannum. Kalau biji ada O lah. Okey, biji timah bawah karbon Jadi kena pakai karbon, kena pakai relau. Jadi apakah nama saintifik biji timah? Nama saintifik timah saja stannum. SN stannum. Timah saja. Kalau biji timah mesti ada oksida. Stannum oksida. Dia ada oksigen. Dan nak bagus lagi letaklah depan tu 5. Stannum 5 oksida. Okey, ni namanya biji timah. Kalau ferrum, kalau besi, kita akan buat ferrum 2 oksida. Okey. Okey, next. Seterusnya. Nyatakan bahan digunakan untuk mengekstrak timah daripada bijinya. Mengekstrak timah daripadanya. So, kita nak guna apa? Ingat, kita guna karbon. Sebab karbon lebih kuat, lebih powerful daripada timah. Jadi, jawapannya adalah karbon. Dah siap. Okey, sampai di sini dulu guys. Siapa nak tanya apa-apa? Ke masih lagi blur? Ada apa-apa tak nak tanya? Ataupun apa yang keliru? Ataupun apa yang rasa macam susahnya nak kena hafal? Ada tak? Yang perlu juga explain sikit. Yusof nak tanya apa Yusof? Kawan-kawan lain nak tanya apa-apa tak? Yang rasa alamat susahnya nak ingat. Ada apa-apa tak? Nama mineral tak payah hafal, nama mineral. Nama logam je hafal. Yusof, nama logam je. Kalau nak cantik mesti ambil zat besi, itu kena hafal. Nama mineral tak payah. Nama mineral yang biasa-biasa je lah. Nama mineral kalau nak hafal juga yang ini aja ni. Ni, mineral ni hafal. Okey. Ini je. Boksit, galena, hematik dan juga cassiterite. Okey. So ya. Yang lain tak payah. Yang lain kalau nak hafal logam. Kalau nak cantik mesti ambil zat besi. Yang tu kena hafal lah sebab sampai form 5 korang akan pakai benda tu. Jadi alang-alang hafal. Hafal lah benda tu. Yang ini tak payah. Yang ini kena hafal pun 4 ketul ni je lah. Boksit, galenit, hematik dan yang cassiterite. Itu. Kalau tak nak hafal pun tak apa. Tak apa ya. Kalau ada pun tinggallah soalan tu satu. Kalau rasa membebankan. Okey, now. Tuliskan persamaan perkataan bagi tindak balas antara timah dengan oksigen. Okey, timah. Timah, stannum. Tindak balas dengan oksigen. Tambah dengan oksigen. Tindak balas kimia. So, apakah hasil dia? Hasilnya stannum oksida lah. Stannum 5 oksida. Okey, kenapa ada 5 tu? Nanti aku cerita. Kenapa ada perkataan 5 ni? Kan, mesti korang nak tahu kan? Kenapa ada 5 tak semua logam ada 5, ada 2 ni. Dalam bentuk Roman ni kan. Tak semua logam ada. Ada beberapa logam yang ada. Macam ferrum pun ada. Ferrum 2. Magnesium tak ada. Contoh magnesium juga boleh buat. Magnesium oksida. Dia tak ada 2 macam ni. Dia tak ada tengah-tengah dia. Kenapa? Kenapa benda tu berlaku? Nanti cikgu beritahu. Habis nanti cikgu akan cerita kenapa ada benda tu. Okay, now. Cikgu nak teruskan ke 3. Tandakan right bagi pernyataan betul tentang mineral dalam kerak bumi. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama. Yang pertama dia kata apa tu? Yang pertama betul ke salah? Bilangan mineral dalam kerak bumi adalah sama dengan bilangan unsur. Bilangan mineral
adalah sama dengan bilangan unsur. Ya tak sama. So biarkan. Tak sama. So jangan pangkah sebab dia tak minta pangkah. Tanda yang betul je. Aku tanya kat luar lah ya. Ini tak betul. Okey, B. Bilangan aluminium ialah satu mineral sebatian kerak bumi. Biji aluminium. Dia sebatian ke unsur? Kalau biji. Sebatian ke unsur biji? Kalau biji, semua biji sebatian. Kalau aluminium saja unsur. Tapi kalau biji, dia adalah sebatian sebab gabungan dua unsur. Jadi, mineral sebatian ni betul. Okey, C. Kalsium oksida. Nampak tak? Ni adalah sebatian sebab ada dua. Satu kalsium oksida. Kalau kalsium saja, dia adalah unsur. Okey, kalsium oksida digunakan untuk mengurangkan keasidan tanah yang bersifat base. Okey, mengurangkan keasidan tanah adalah bersifat base. Okey, ini betul. Kalau katakanlah tanah kita kan, kita nak bertani, tanah kita ni bersifat asid. Kita mesti terfikir kan, macam mana tanah kita bersifat asid ya? Bila sesuatu tempat dia mengalami, contohnya dekat kilang kan. Dekat kilang, bila asap banyak keluar, hujan turun, hujan kena pada asap tu. Jadi hujan tu akan menjadi hujan asid. Jadi hujan asid ni bahayanya boleh mengkakis bangunan. Satu. Nombor dua, bila jatuh kat tanah, tanah menjadi tanah berasid. Jadi tanah berasid tak bagus untuk pertanian. Salah satunya kita kenalah letak alkali untuk neutralkan dia. Salah satu alkali yang selalu digunakan adalah kalsium oksida. Kalsium oksida ni dia alkali base. Namanya alkali bersifat base. Pernah dengar base tak? Nak kena tanya juga ni. Pernah dengar base? Apa beza base dengan alkali? Kena tanya pula. Base dengan alkali. Tak pernah dengar? Allahu Akbar. Aku cerita sikit. Base. Base sebenarnya adalah abang kepada alkali. Jadi semua benda alkali duduk dalam base. Macam tu. Jadi base ni adalah alkali juga. Cuma base ni dia adalah tak larut dalam air. Jadi alkali yang tak larut dalam air, kita panggil dia sebagai base. Faham tak? Manakala alkali yang larut dalam air, kita panggil dia sebagai alkali. Okey, clear ke? Okey. Tapi kedua-dua ni adalah alkali lah. Cuma dia tak larut dalam air. Mungkin dalam bentuk serbuk. Serbuk. Kita tabur-tabur. Jadi kalau orang panggil base, sebenarnya dia alkali juga. Cuma dia tak larut dalam air. Dalam bentuk serbuk. Okey, boleh guys? Tu alkali dengan base. Karbon digunakan untuk membentuk biji logam. Tak. Karbon digunakan untuk proses ekstrak. Proses ekstrak lah. Ekstrak biji besi. Dia bukan untuk membentuk biji logam. Dia ekstrak. Jadi yang D ni salah. Okey, jom. Kita lagi nombor 4. Nyatakan bahan yang bertindak dengan logam digunakan untuk menentukan kedudukan logam dalam siri kereaktifan. Okey, jom balik. Kita tengok semula nota kita. Kita guna apa untuk menentukan logam ni dekat atas ke dekat bawah? Kita nak menentukan kat atas dekat bawah ni, kita guna apa? Kita guna tindak balas dengan oksigen. Jadi kalau dia pembakaran dia memang nampak terang, bermaksud dia lebih reaktif lah. Dia lebih reaktif. Sebab itu kat sini, kalium ni sangat reaktif bertindak balas dengan oksigen. Jadi kita susun ni sebab apa? Sebab kita buat dia bertindak balas dengan oksigen.
Lagi terang nyalaan dia, lagilah reaktif. Okey. Boleh faham Jadi kat sini kan, nyatakan bahan untuk bertindak balas, jawapannya adalah oksigen lah. Logam tu mesti bertindak balas dengan oksigen. Baru nampak dia nyala macam mana. Kalau kurang nyala, kurang reaktif. Kat bawah. Lebih nyala, lebih reaktif, duduk dekat atas. Okey, B. Kalium dan natrium. Kalium dekat atas ya. Kalau nak cantik, dua ni kat atas. Kalium dan natrium, sebab dia ni, dua ni sangat reaktif. Jadi dia simpan dalam region gelap yang berisi minyak parafin. Pernah dengar minyak parafin tak? Dekat lab, dekat Makmal Sains, cikgu korang tunjuk tak minyak parafin? Tapi korang belum belajar lagi bab ni kalau korang belajar nanti, cikgu korang tunjuklah minyak parafin yang bentuk gelap. Belum nanti dekat bilik sains, cikgu korang akan tunjuk. Minyak parafin tu botolnya gelap ya. Dia akan menyimpan logam yang reaktif lah. So, kalau nak cantik ni, dua ni sangat reaktif. Dia tak boleh kena air. Kena air pun dia meletup. Dia macam terbakar. Jadi, untuk mengelakkan dia tak terbakar, kita ambil bahan tu, kita masukkan dalam minyak parafin. Minyak tu, dia adalah macam gelap sikit botol dia. Jadi, dua benda ni, kalium dengan natrium ni, katakanlah ni kalium, botol lain digunalah untuk natrium. Tapi botol ni letak dekat jauh lah. Supaya kalau nak pakai, kita ambil lah dengan bekas dia. Kalau tak merata-rata, nanti ada air dekat oksigen ni kan. Udara ada air, dia boleh meletup. Dia boleh terbakar sendiri. Jadi untuk mengelakkan dia terbakar sendiri, kita kena simpan dalam minyak parafin. Kena ingat ni. Minyak parafin. Popular. Untuk logam dua ke atas. Kalium, natrium. Kalau nak. Boleh jadi kalau tanya kenapa? Jelaskan mengapa. Okey, beritahu. Jadi kat sini cikgu cakap kalium dan natrium. Cikgu tulis simbol lah ya. Okey, adalah logam sangat reaktif. Dia sangat reaktif. Jadi untuk menghalang dia, kita minyak parafin je lah. Jadi minyak parafin ni seolah-olah macam menghalang, sebab duduk dalam minyak kan, menghalang kalium dan Na ni bertindak balas. Okey, bertindak balas dengan oksigen, udara, dan juga dengan wap air. Wap air yang ada dalam udara. Kalau air pahit tu dah tentulah terbakar kan, wap air. Okey, boleh faham sekarang penggunaan minyak parafin. Sebenarnya bukan kalium natrium je, banyak lagi. Banyak lagi. Lithium. Tu nanti korang belajar masa besar sikit lah. Masa form 4 nantilah. Kalau korang ambil chemistry. Okey, better sikit Pemahaman kita better sikit kan? Okey, jadi ingat. Kita punya tingkatan tu, untuk jadikan dia reaktif ke tak, kita buat berdasarkan tindak balas dengan oksigen. Lepas tu yang paling reaktif, kita simpan di dalam minyak parafin. Dua ni lah yang paling reaktif untuk dalam siri ni. Okey, sampai sini nak tanya apa-apa? Anything guys? Cikgu move ya. Okey, ini adalah cara untuk kita menentukan dekat mana dia duduk. Kita guna cara ni. Okey. So, Rajah menunjukkan susunan radas untuk aktiviti mengkaji tindak balas suatu logam terhadap gas X. Ingat, gas X ni. Gas X untuk apa? Untuk menentukan tingkat dia kan. Jadi, gas X kita ni sebenarnya adalah oksigen. Salah tulis pula. Okey, oksigen. Boleh? Jom kita tengok sikit.
Macam mana proses ni berlaku, ya? Okey, mula-mula ini adalah serbuk logam. Katalah dia letak magnesium kat sini. Nak tengok kan macam mana magnesium tu terbakar dengan nyalaan terang. Kita panaskan dia. Okey, mana datangnya oksigen? Oksigen tu dihasilkan oleh kalium manganet. Manganet ni dipanaskan juga. Bila dipanaskan juga, manganet ni akan menghasilkan banyak oksigen. Jadi fungsi kalium manganet, dia menghasilkan oksigen bila dipanaskan. Jadi bukan oksigen dekat luar datang, bukan. Oksigen tu daripada kalium manganet. Boleh. Jadi sambil-sambil magnesium ni dibakar, jadi magnesium ni akan bertindak dengan oksigen ini. Dalam ni lah. Bila bertindak balas, kita nampaklah nyalaan dia. Nyalaan terang. Tengoklah berapa reaktif, lagi teranglah dia. Maka kita pun letaklah magnesium dekat tingkat yang keberapa, keempat. Kalau kalsium tinggi lagi. Proses dia sama sahaja. Okey, clear pasal kita punya eksperimen, clear motif dia, objektif dia adalah untuk mengkaji kereaktifan logam tu lah. Bertindak balas dengan oksigen. Okey, now dah faham? Barulah kita jawab soalan ni. Apakah fungsi kalium manganat ni? Apa fungsi dia, guys? Siapa ingat lagi? Apakah fungsi dia? Kita tunggu sekejap komen. Siapa yang nak komen? Apakah fungsi kalium manganat? Fungsi dia apa? Membekalkan oksigen. Betul. Membekalkan oksigen lah untuk tindak balas dengan betul. Menghasilkan oksigen betul. Membekalkan oksigen pun betul. Dia fungsi dia membekalkan oksigen. Untuk apa sebenarnya? Untuk tindak balas tadilah. Untuk tindak balas dengan logam. Okey, bagus. Lagi 3C. Terangkan langkah bagi prosedur pemanasan yang betul dalam aktiviti ini. So, macam manakah cara yang betul? Okey, mula-mula apa yang kita buat adalah kita kena panaskan dulu serbuk logam. Sampailah dia berbara. Kita nampak macam berbara. Lepas tu barulah kita panaskan kalium manganat supaya oksigen dibekalkan. Maka tindak balas berlaku. Jadi yang pertama kena panaskan ini dululah. Yang kedua nampak berbara, baru panas yang ini. Jadi kalau panas awal-awal sangat manganat ni, nanti oksigen dikeluarkan awal, belum membara lagi. Jadi dia kena panaskan dulu logam magnesium. Okey, boleh supaya berbara dulu, barulah dia letakkan manganat. Dah. Tak muat nak tulis lah, guys. Tak muat nak tulis lah pula. Boleh faham kan? Boleh lah ya. Panaskan serbuk logam dulu sehingga membara. Lepas tu baru panaskan kalium manganat untuk membekalkan oksigen. Okey. D. Berikan tujuan aktiviti ni. Apakah motif dia? Motif dia satu je. Untuk membina siri kereaktifan logam. Tujuannya adalah membina siri kereaktifan logam. Ataupun kita boleh singkatkan dia sebagai siri kereaktifan logam. SKL. Siri kereaktifan logam. Nanti korang masuk form 5, korang belajar SEK pula. Siri elektrokimia. Ni SKL tu. Siri kereaktifan logam. Okey. Jadi ni singkatan untuk korang ingat je lah. Tapi boleh tulis. Korang tulis penuh siri kereaktifan logam. Namanya kalau nak cantik tu, namanya siri kereaktifan logam. Jadi inilah tujuan kita buat eksperimen ini. Okey lagi. Bagaimanakah kedudukan unsur karbon dalam siri kereaktifan logam dapat menentukan cara pengekstrakan logam daripada bijinya. Ingat.
Karbon tadi duduk atas zinc kan. Okey. Atas zinc. Jadi kata pengesahan logam dari biji atau sebatian logam. Jadi bagi logam yang reaktif daripada karbon, kita tulislah. Contohnya, bagi logam yang lebih reaktif daripada karbon. Okey, apakah logam yang reaktif daripada karbon? Jom kita buat dulu supaya senang kita faham. Korang faham ya, kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis au. So ambil zinc, okey, karbon dekat atas, hidrogen dekat bawah. Ni karbon ni. So kalau logam yang lebih reaktif daripada karbon kan. Yang ini kena pakai apa? Kena ekstrak melalui elektrolisis. Kalau bawah karbon, kita menggunakan penurunan karbon. Diekstrak melalui penurunan karbon. Jadi kat sini aku tulis, bagi logam yang lebih reaktif daripada karbon. Jadi kita pakai apa? Kena pakai pengekstrakan elektrolisis. Bagi logam lebih reaktif daripada karbon, melalui pengekstrakan elektrolisis. Pengekstrakan tu kita boleh kata kaedah lah, sama je. Kalau korang tak nak pakai pengekstrakan ni, korang boleh pakai kaedah je. Kaedah elektrolisis pun boleh. Okey. So kalau korang tambah lagi boleh, manakala logam yang kurang reaktif daripada karbon, boleh melalui penurunan karbon. Okey. Faham ke cara cikgu explain? Clear? Jadi jawapan korang ni bergantung kepada markah dia. Kalau 1 markah, 2 markah, korang buat macam ni dah cukup lah ni. Kalau 3 markah, kena explain lagi. Bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon, perlulah melalui pengekstrakan penurunan karbon. Okey guys. Boleh terima tambah-tambah macam tu. Okey, kita biar jap. Nak tanya kawan-kawan kita punya pendapat. Boleh buat ayat sendiri. So, okay guys, aku rasa itu kot untuk malam ni. Yang ini membina relau. Okay, relau ni tak payah buat lah. Ni menggunakan botol-botol. Nanti cikgu tak ada botol lah pula nak tunjuk kan. Cuma relau dia tu macam kita punya relau tu lah. Sama je lah. Botol air tu kan. Korang boleh guna botol air tu. Buat macam relau tu. Ada keluar karbon. Lepas tu nanti keluar dia punya apa ni. Yang pertama sanggar dulu kan. Yang bawah ni baru keluar biji dia. Ataupun timah ke. Kan. So tak nak buat ni lah. Tak nak bincang ni. Yang penting tu korang boleh faham secara keseluruhan soalan ini. Itulah dah habis lah guys. Cuma korang kena banyakkan latihan lagi lah. Itu je nak beritahu. Konsep korang dah settle dah. Okay. Cuma nama-nama ni lah korang kena biasakan sikit ni. Cikgu pun tak ada akronim lagi Kalau boksit ni memang untuk aluminium. Boksit aluminium, galenate ni memang untuk plumbum. Hametik ni untuk biji besi, ferrum. Biji ferrum ni biji besi lah. Satu lagi casetric, biji timah. Biji timah ni stannum. So 4 ni cikgu tak ada pula akronim nak hafal. Jadi hopefully korang biasakan lah. Kalau tak nak hafal pun tak apa guys. Kalau rasa sekabut tak payah hafal lah. Hafal nanti dekat exam ke.
Tapi sebenarnya kalau kita buat banyak latihan, kan, insya-Allah dia akan ingat sendiri. Boleh je. So, okeylah guys. Aku rasa dah kot, dah habis.